Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razikin Abdullah dan saya Rafiza Haji Mahmud. Berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan berangkat ke Majlis Persantapan sempena Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-76. Penerbangan kedua dan terakhir Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam selamat tiba di tanah air. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Salehah binti almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam semalam berkenan berangkat ke Majlis Persantapan sempena Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-76. Majlis berlangsung di Dewan Persantapan Istana Nurul Iman. Very good rest. Yes, very good. Thank you. Good to see you. Yeah, see you again. Good evening to you. How are you doing? Very good. Did you enjoy the walk? Yes, very good. And the breakfast after that. Don't bring it. First. Okay. Hello. Thank you for your... Sebelum Majlis Persantapan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Republik Singapura dan isteri Madam Lee Ho Ching di Ceradi Lala Kencana. Pada majlis ini, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan mengurniakan darjah kerabat Lala Utama yang amat dihormati DK yang membawa gelaran Datuk Lala Utama kepada Tuan Yang Terutama Lee Hsien Loong. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga berkenan mengurniakan darjah Paduka Seri Lala Jasa yang amat berjasa darjah pertama PSLJ yang membawa gelaran Datin Paduka Seri Lala Jasa kepada Madam Lee Ho Ching. Bahawa Baginda dengan amat sukacita memuliakan bintang-bintang kebesaran negara Brunei Darussalam, darjah kerabat daerah utama yang amat dihormati DK kepada Tuan Yang Terutama Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Republik Singapura, dan pengurniaan darjah Paduka Seri Lala Jasa yang amat berjasa darjah pertama PSLJ kepada Madam Ho Ching.
Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri kemudian berangkat bersama-sama Tuan Yang Terutama Datuk Lala Utama Lee Hsien Loong dan Datin Paduka Seri Lala Jasa Lee Ho Cheng ke Dewan Persantapan. Berangkat sama Paduka-Paduka Ananda dan Adinda Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Rabiatul Adawiyah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Wakil. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah wal Wakar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Sri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah dan Yang Amat Mulia Pengiran Bini Haja Faizah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Saadatul Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majidah Nurul Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Azimah Nikmatul Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fazilah Lubabul Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Amirah Wardatul Bolkiah. Juga berangkat Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Umi Kalsum Al-Islam serta ahli-ahli kerabat diraja yang lain. Juga hadir tetamu-tetamu khas Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Tuan Yang Terutama Tun Datuk Lala Utama Pihin Sri Dr. Haji Abdul Taib bin Mahmud Yang di-Pertua Negeri Sarawak dan isteri Yang amat berbahagia Toh Puan Datuk Patinggi Hajah Ragat Kurdi Taib. Yang berbahagia Datuk Paduka Sri Jeneral Tan Sri Datuk Sri Haji Effendi Buang Panglima Angkatan Tentera Malaysia dan isteri Yang amat mulia Tengku Puteri Sri Teja Datuk Hajat Tengku Muhaini binti almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Yang terhormat Datuk Paduka Sri Jeneral Muhammad Andika Perkasa, Panglima Tentera Nasional Indonesia dan Ibu Datin Heti Andika Perkasa. Dan Mr. Carlos Garcia Dominguez III dan isteri Madam Cynthia Andrews Dominguez dari Republik Filipina. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Sri Maharaja, Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Ya Alim, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika nastaghith. Mohon ya Allah supaya dipeliharakan dan diselamatkan raja kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri seterusnya berkenan menerima sembah ucapan tahniah daripada para tetamu khas Baginda.
Pada menjunjung titah perintah Kebawah Dulia Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dengan ini dimaklumkan bahawa Kebawah Dulia Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah perkenan bagi pelantikan ke atas beberapa pegawai kanan seperti berikut. Yang Mulia Awang Haji Zakaria bin Haji Serudin, Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, dilantik menjadi Setiausaha Tetap Kebeliaan di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Yang Mulia Dayang Hajah Chairani binti Haji Sulaiman, Jurukira Agung Jabatan Perbendaharaan di Kementerian Kewangan dan Ekonomi, dilantik menjadi Timbalan Setiausaha Tetap Fiskal dan Korporat di Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Dan Yang Mulia Awang Muhammad Haris bin Brigadier Jeneral Bersara Datuk Paduka Haji Ibrahim, Ketua Foreign Direct Investment FDI, Action and Support Centre FAST di Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei BEDB, Kementerian Kewangan dan Ekonomi, dilantik menjadi Timbalan Setiausaha Tetap Perdagangan dan Industri di Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Tarikh pelantikan pegawai-pegawai berkenaan berkuat kuasa mulai hari Isnin 18 hari bulan Zulhijjah 1443 bersamaan 18 hari bulan Julai 2022. 1,779 kes jangkitan COVID-19 dicatatkan sembuh hari ini. Perincian beritanya selepas ini, teruskan bersama Berita Perdana. Status harian normal baharu COVID-19. 10 kes dalam kategori 4 iaitu mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan juga memaklumkan 1,779 kes sembuh hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun ialah 78%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin, 51.7%. Manakala liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin adalah 73.9%. Pesawat yang membawa 206 jemaah haji negara Brunei Darussalam bagi penerbangan kedua dan terakhir selamat mendarat pada pukul 10.03 pagi tadi di lapangan terbang antarabangsa Brunei. Berada di Balai Ketibaan bagi mengalulukan ketibaan jemaah haji negara yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama, yang berhormat Pihin Datu Lara Raja, Major Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan Tuan Yang Terutama Emad bin Abdul Aziz Al-Muhanna, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Arab Saudi ke negara Brunei Darussalam. Jemaah haji penerbangan kedua berlepas meninggalkan Jeddah Arab Saudi pukul 6.34 petang waktu setempat.
Hadir mengucapkan selamat belayar Pengiran Haji Salimin bin Pengiran Haji Daud, Konsul Agung di Pejabat Konsulat Agung Negara Brunei Darussalam di Jeddah. Sejurus ketibaan di Terminal Haji Lapangan Terbang Sultan Abdul Aziz, jemaah haji negara ditempatkan di Dewan Menunggu. Perasaan gembira bercampur sebab terlihat pada wajah jemaah sebelum meninggalkan kota suci. Terpilih menjadi tetamu Allah tentunya saat yang dinanti-nantikan oleh semua umat Islam. Pengalaman berada di Tanah Suci mengerjakan rukun Islam kelima akan terus terpahat pada sanubari semua jemaah haji. Ikuti laporan penutup dari Tanah Suci bersama Haji Azizi Ahmad. Menggalas tanggungjawab besar bagi menunaikan ibadah rukun Islam kelima. Tahun ini, negara Brunei Darussalam telah menghantar seramai 454 orang jemaah haji negara. Sebaik menjejakkan kaki ke Tanah Suci, setentunya perasaan gembira dan terharu terpapar di wajah mereka. Lebih-lebih lagi, mereka yang baru pertama kali menjejakkan kaki ke Tanah Suci. Peluang melawat ke makam Rasulullah, Taman Raudah, sembahyang di Masjid Nabawi dan beberapa tempat bersejarah di Madinah Al-Munawwarah membuka mata para jemaah betapa istimewanya sejarah perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat menyebarkan agama Islam. Kegembiraan itu sebenarnya saya indah dapat menzahirkan apabila sampai ke Kaabah dan juga menjalani ibadat umrah di sana. Terharulah sebab selalunya kita ni melihat Kaabah itu melalui TV, media masa. Ini sembahyang itu betul-betul di depan Kaabah. Selalunya saya melihat Kaabah, melihat Masjidil Haram hanya di TV saja. Jadi saya sangat syukur, sangat kagumlah. Kemuncaknya haji ialah wukuf di Arafah. Rombongan pertama mula balik, diikuti oleh rombongan kedua. Bagi petugas, perasaan bercampur baur mulai terasa. Kenangan menguruskan semua perjalanan haji dan ketika bersama jemaah semestinya akan dirindui. Dijemput menjadi tetamu Allah bagi mengerjakan ibadah haji merupakan satu anugerah yang tidak ternilai. Sepanjang 30 hari berada di Tanah Suci, perasaan sebab sentiasa kunjung tiba. Apatah lagi saat memberi lambaian terakhir pada Baitullah, sehingga dipertemukan lagi di sini. Sekian laporan penutup dari Kota Suci. Saya Haji Azizi Ahmad melaporkan untuk Berita RTV. Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk di daerah Temburong sempena sambutan perayaan ulang tahun keputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-76 akan diadakan pada hari Selasa, 19 Julai 2022. Pelbagai persiapan giat dilaksanakan bagi memeriahkan acara tersebut. Persembahan khas bertemakan Raja untuk Rakyat dan Rakyat untuk Raja bakal melibatkan lebih 500 peserta yang terdiri daripada penuntut sekolah menengah, sekolah Arab, sukarelawan belia Temburong dan pancaragam pasukan polis di Raja Brunei. Konsep persembahan bagi daerah Temburong ialah Raja Bestari Inspirasi Rakyat. Dalam konsep ini, daerah Temburong ingin menggambarkan satu suasana perpaduan dalam bermasyarakat yang mendukung dan menyokong kepimpinan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Sementara itu, Awang Sulaiman bin Haji Nasir, pemangku penghulu Mukim Zon 1 selaku pengerusi sesi Ramah Mesra menjelaskan beberapa pameran dan persembahan yang akan diadakan nanti. Jadi yang uniknya pada tahun ini ialah penyertaan belia-belia dalam mengungkayahkan jalinan kelupis yang terpanjang. Ada persembahan-persembahan daripada masyarakat-masyarakat Murud,
masyarakat Iban dan juga persembahan daripada agensi-agensi, syarikat-syarikat, AKDT dan juga DEA. Beberapa orang murid sekolah melahirkan kegembiraan dan keterujaan kerana terlibat dalam persembahan khas tahun ini. Rasa gembira, excited lah masa kan start atulah. Berlatih di Dewan, lepas tu last day-nya berlatih di Padang. Saya rasa happy kerana dapat membagi hadiah untuk Sultan. Yok sama dapat berjumpa kakak menari untuk Sultan. Pentas-pentas perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Kepeteraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-76 terus dimeriahkan dengan pelbagai program semalam. Persembahan penterama anjuran Jabatan Penerangan memeriahkan pentas perayaan di kawasan letak kereta berdekatan Muzium Alat Kebesaran Diraja di Ibu Negara. Antara pengisiannya sketsa drama bertajuk Malam Aneka Ragam oleh kumpulan putera seni, persembahan syair, sajak dan mukun. Di daerah Blyth, persembahan pentas kugiran otai lagu-lagu legenda tahun 60-80-an memeriahkan pentas perayaan di Tudung Saji, Kuala Blyth. Di daerah Tutong, pentas perayaan kawasan lapang berhadapan Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Tutong diisikan dengan acara persembahan Malam Retro Live 1 Anjuran Kampung Tanjung Maya Tutong. Pentas perayaan di daerah Temburong pula dimeriahkan dengan pertandingan bintang kecil 2022. Pertandingan dikenalikan oleh stesen radio televisyen Brunei cawangan daerah berkenaan. Gerai perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-76 menambah lagi kemeriahan suasana malam semasa musim perayaan ini. Gerai-gerai perayaan di keempat-empat daerah amat signifikan bagi para penjaja dan pengunjung kerana ia merupakan perayaan tradisi yang dinanti-nantikan setiap tahun. Seperti lazimnya, setiap kali adanya gerai perayaan akan ada sotong tutuk, buah longan dan jualan belon serta permainan kanak-kanak seakan satu kemestian setiap kali adanya gerai perayaan. Bahkan tradisi berjual-jual di gerai-gerai perayaan sudah menjadi perniagaan keluarga, malahan menjadi usaha turun-temurun bagi kebanyakan penjaja. Dalam 30 lebih tahun, dari start kahwin 88. Turun-temurun dari mula bapa sampai sekarang ini. Bagi para penjaja gerai perayaan, selain menambah pendapatan, berjaja semasa gerai perayaan merupakan peluang keemasan mempromosikan produk mereka. Excited juga, dapat murah rezeki lah, alhamdulillah, dapat berdagang juga lah. Terima kasih juga kepada Kebawah Duli mengadakan untuk perayaan tahun ini, untuk penyambutan Ketani lah. Tapi alhamdulillah, tapi sama-sama lah Tani menjaga SOP itu. Lebih meriah lah tahun ini, alhamdulillah. Patuhilah SOP apa yang kerajaan arahkan arah Tani itu kan. Tahun ini sambutan yang cukup menarik, cukup alhamdulillah ramai, lancar, banyak yang baldi jual produk-produk Ketani sendiri. Kunjungan orang ramai ke gerai perayaan memeriahkan lagi malam-malam perayaan. Para pengunjung serta penjaja dinasihatkan agar mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan demi membendung penularan COVID-19. 6,650 kartun rokok pelbagai jenama berjaya dirampas semasa operasi sepadu Task Force COVID-19 pada sekitar tengah malam 16 Julai 2022. Operasi dijalankan bersama oleh pasukan simpanan polisi Company, pasukan polis di Raja Brunei dan angkatan bersenjata di Raja Brunei. Semasa operasi, pasukan peronda mengekori 2 buah kenderaan mencurigakan di kawasan Kampung Junjungan.
Menyedari kehadiran pasukan peronda, kedua-dua pemandu kenderaan berkenaan segera melarikan diri dipercayai menuju kawasan sempadan. Pemeriksaan pasukan peronda menemukan bungkusan kotak hitam berisi rokok diletakkan di kawasan tepi jalan tidak jauh dari kenderaan yang ditinggalkan. Barang tegaan tersebut dibawa ke Balai Polis Limau Manis untuk siasatan awal dan diserahkan ke Jabatan Kastam dan Eksais Diraja bagi tindakan selanjutnya. Sementara itu, 3 operasi sepadu sekatan jalan raya dikendalikan secara berasingan oleh Agensi Penguatkuasaan Undang-Undang di daerah Tutong pada 16 Julai 2022. Operasi melibatkan anggota Ibu Pejabat Daerah Polis Tutong, Balai Polis Tutong, Balai Polis Lamunin dan Biro Kawalan Narkotik. Hasil 3 operasi berkenaan, 19 kesalahan kompaun dikeluarkan melibatkan kesalahan di bawah Akta Lalu Lintas Jalan Raya Penggal 68 seperti memandu kenderaan yang tidak layak dari segi keselamatan. Kerja-kerja pembaikan pada kebocoran paip air berukuran 200 mm di kawasan bangunan Jabatan Perdana Menteri Jalan Perdana Menteri akan dilaksanakan malam ini pukul 9 malam hingga kerja-kerja selesai. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan dalam siaran akhbarnya memaklumkan beberapa kawasan akan mengalami tekanan air rendah atau tiada bekalan air, iaitu Kampung Melabau, bangunan-bangunan kerajaan, Jalan Menteri Besar, Jalan Airport Lama dan Commonwealth Drive, Kampung Burung Pingai Berakas, Kampung Pulai, Kampung Anggrek Desa, Kampung Delima 1 dan 2, Kampung Seresup, Kampung Madang, Kampung Manggis, Kampung Sungai Tilong, Kampung Sungai Akar, Kampung Sungai Hancing, Kampung Salam Bikar dan sekitarnya. Bagi pembekalan air bersih, hubungi talian Darussalam 123. Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pinggiran Anak Saleha, Jabatan Perkhidmatan Makmal akan mengadakan kempen-kempen derma darah sepanjang minggu ini. 18 Julai 2022 di tingkat 1 Ruang Legar Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Bandar Seri Begawan dari 9 pagi hingga 11.30 pagi. 19 Julai 2022 di Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pinggiran Anak Saleha, Anjuran Kedutaan Thailand bermula 8 pagi hingga 11.30 pagi dan 1.30 petang hingga 3 petang. 20 hingga 21 Julai 2022 di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan sempena Hari Penderma Darah Sedunia 2022 dari 8 pagi hingga 3 petang. Tempahan slot adalah dimestikan walk-in tidak akan diterima dan 23 Julai 2022 di Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pinggiran Anak Saleha, Anjuran Persatuan Myanmar dari 7.30 malam hingga 9 malam. Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pinggiran Anak Saleha akan ditutup selama 2 hari bermula 20 hingga 21 Julai 2022 kecuali bagi perkhidmatan pendermaan darah pemantan. Orang ramai yang ingin menderma darah boleh berkunjung ke Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan pada hari-hari tersebut. Tempahan melalui aplikasi Blood Card adalah sangat digalakkan.